أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث بباحر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين ما يحرم على المحدث perkara yang haram di atas orang yang berhadas kecil. Kalau yahrumu 'alal muhditsi salah satu asya'a. Haramlah di atas orang yang berhadas kecil oleh 3 perkara. As-salatu yang pertamanya ialah sembahyang, wa tawafu tawaf, masul mushafi. Menyentuh mushaf ataupun mishaf atau memashaf. Jadi menyentuh akan mushaf wa hamluh dan menanggun akan dia akan mushafil Quran. Qala wa yahrumu 'alal muhditsi ay hadatsan asghara. Itu akan sebagai hadas yang kecil. Wa huwal muradu 'inda al-itlaqi. Dan yaitu hadasul asghar itulah yang dikehendaki andal itlaq ketika menitlaq ke hadas. Bila kita sebut hadas mata-mata bermakna murad dianya ialah hadas kecil. Itu kata wa huwa al-muradu 'inda al-itlaqi ghaliban pada ghalibnya. Jadi wa yahrumu 'alal muhditsi salasatun asya', 3 perkara. Wal asahhu yang paling asahnya annahu mukhtassum bil a'dha'il arba'ah. Bahwasanya hadas ini dia tertentu bagi anggota yang 4. Maksudnya ialah makna hadas ini dia bukannya ada pada keseluruhan tubuh badan kita dah. Dia tertentu pada 4 anggota sahaja. 4 anggota wuduk itulah. Lianna wujubal ghusli wal mashi mukhtassani biha. Kerana wajibnya membasuh dan wajibnya menyapu itu tertentu keduanya al-ghusl wal mashu biha bil a'dha'i al-arba'ah ini. Jadi itulah maknanya. Makna hadas itu dia berdiri maknanya ada pada 4 anggota inilah. Itulah hikmah mengapa kita berwuduk itu kita basuh ataupun sapu. Bahagian kena sapu itu anggota ni saja. Wa anna kulla udwin yartafi'u hadatsuhu.
dan bahawa tiap-tiap anggota itu terangkatlah oleh hadasnya kulli udwin bi ghaslihi dengan membasuhnya kulli udwin fil maghsuli pada hok kena basuh wa bi mamsihi dan dengan menyapunya fil mamsuh dengan menyapunya kulli udwin itu fil mamsuh pada hok kena sapu, itulah kepala. Dan al-maghsul itu 3 selain daripada kepala itu. Jadi terangkatnya hadas pada tiap-tiap anggota itu apabila dibasuh perkara yang wajib dibasuh itu, dan disapu akan yang disapu itu. Wa inna ma haruma masul musafi bidzalikal udwi ba'da ghuslihi qabla tamami taharah. Hanya sahaja haram menyentuh mushafil Quran bidzalikal udwi, dengan demikian itu udwi yakni anggota, ba'da ghuslihi selepas daripada membasuhnya. Dzalikal udwi itu qabla tamami taharah, sebelum sempurna taharah. Walaupun kita sudah basuh dah tangan jadi kira-kiranya terangkatlah hadas di tangan itu, namun tak boleh sentuh mushafil Quran seandainya belum selesai taharah yang dibasuh kaki. Bila saat ni dia kata maknanya bahasanya makna dia punya hadas itu dia berada pada 4 anggota ni lah. Namun itu bukan bermakna setelah kita sudah membasuh anggota itu, misalnya tangan lah, kita sentuhnya jamunya ialah dengan tangan. Jadi dah kita basuh dah tangan, bermakna bolehlah kita sentuh mushafil Quran? Tidak, tak boleh juga. Sebelum daripada tamam taharah, sebelum daripada sempurna taharah, kena sempurna taharah sudah salirah, barulah boleh jamuh. La'annahu la yusamma mutahhiran, kerana bahawasanya mereka yang ghasala yadahu qabla tamim taharah itu tidak dinamakan dia mutatahhir. Yang namanya mutatahhir itu ialah apabila sempurna selesai bertaharah. Wa qad qala ta'ala, sedangkan Allah Ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, la yamassuhu illa al-mutahharun, tidak boleh menyentuh akan dia akan mushafil Quran, mushafal Quran malaikat yang disucikan akan dia. Wahya dan ia itu apa dia wahya al-madhkura mimma yahrumu alal muhdis as-salatu wa tawafu wa masul mushafi wa hamluhu. Semaya tawaf, sentuh mushaf, dan juga menanggun akan mushaf. Jadi dia kata 3, salah satu asya'. Kalau kita bila ni sini jadi 4, itu kerana hamluhu tu dia kira sah sekali dengan masul mushaf. Alal hukm al-mutaqaddimi bayanuhu, di atas hukum yang telah terdahululah oleh bayannya, mana kenyataannya al-hukm itu fi kullin, pada tiap-tiap min hadhihi thalathah, pada tiap-tiap daripada ini 3 perkara fil kalami, pada perbahasan alama yahrumu bil haidhi, di atas perkara yang haram dengan sebab haid. Jadi dulu ada dah 3 ni. Jadi di sana sudah dibicarakan dengan panjang lebarnya. Dengan sebab itu makna di sini dia berhenti sikap tu dia lah. Qala tambihun ay hadza tambihun munabihun liman ghafala. Ini ialah satu tambih yang merupakan munabbihun, yang menjagakan liman ghafala, bagi mereka yang lalai terhadap makna-makna yang halus ini. Qad ulima min kalamil musannifi taqsimul hadathi ila akbar, telah diketahui daripada kalam musannif apa dia akan taksimul hadas, membahagikan hadas itu kepada ila akbaro wa mutawassitin wa asghara, kepada hadas akbar, hadas mutawassit pertengahan, dan hadas asghar.
wa bihi sarraha kullun min ibn Abdissalam wa Zarkashi. Jadi kalam musannif dahulu kita ketahui bahasanya dibagikan hadas kepada 3. Kebanyakan kitabnya dia bagi kepada 2, hadas kecil, hadas besar. Namun sebahagian kitabnya membela 3. Ada hadas kecil, ada hadas mutawassit serupa dengan najis, ada mutawassithah. Dan hadas akbar. Wabihi dengannya, dengan kata taksimul hadas ini ila akbar wa mutawassitin wa asghar ini, sarraha kullun, telah mentasrihlah oleh tiap-tiap min ibn Abdissalam, daripada ibni Abdissalam, itulah sultan ulama, Waz-Zarkashi, dan daripada Zarkashi fi qawaidihi, pada qawaidnya Az-Zarkashi. Qala khatimatun fiha masailu mansuratun muhimmatun. Khatimatun fiha, sabiqlah padanya, pada khatimah ni. Pada khatimah kan akan tajuk ini masailu, ada beberapa masalah, mansuratun yang bertebaran, muhimmatun yang penting untuk kita ketahui. Apa dia? Yahrumu alal muhdisi walau asghara, haram di atas orang yang berhadas kecil, sekalipun al-muhdits, walau kana al-muhditsu itu asghara, sekalipun yang berhadas kecil itu ialah hadas kecil. Sekalipun yang berhadas itu ialah hadas kecil. Apa dia? Massu kharitatin wa sundukin fihima mushafun. Jadi haram orang yang berhadas kecil haram oleh menyentuh kharitah. Gaul dia kharitah tu lepas pada ni ada disebut wa'aul kais min adamin, bekas kis. Bekas kis. Kis tu makna bik lah. Wi'a mana bekas kis, min adamin daripada kulit, diperbuat daripada kulit, atau ghairihi ataupun lain daripada kulit. Tu. Jadi wi'a'il kis mana bik kecil lah, untuk orang panggil isi duit dan juga benda-benda kecil-kecil. Wala budda, tu makna kharitah. Jadi diletakkan Quran itu di dalam kharitah. Tu. Jadi haram bagi orang yang berhadas kecil, dia menyentuh kharitah tu. Dan juga sunduk. Sunduk ni macam kita kata kotak dah. Wala budda an yakuna muaddaini, kata haram tu tak dapat tidak bahawa adalah keduanya, kharitah dan juga sunduk sana itu, muaddaini yang disediakan keduanya, lil mushafi, bagi mushafil Quran. Maksudnya bukan bik serbaguna, bik sebaran. Bik sebaran ataupun serbaguna itu itu tidak mengapa. Dia ada 2 syarat. 2 syarat. Yang pertamanya muaddaini lil mushafi. Tu. Kama qalahu Ibnul Muqri, sebagaimana mengatakan akan dia agama itu oleh Ibnu Muqri, li'annahuma lamma kana muaddain lahu kana kal jild, kerana bahawasanya kedua itu yakni kharitah dengan sunduk sana, tatkala adalah keduanya itu muaddaini lahu, disediakan akan kedua itu lahu baginya lil mushaf, kana kal jild, adalah keduanya itu seumpama jilid. Jilid makna kulit kitab lah. Jilid mushaf. Wa illam yadkhula fi bai'i, sekalipun tak masuklah oleh keduanya, yakni kharitah dan sunduk itu fi bai'i, pada jualannya mushafil Quran. Dia tak masuk. Berbeza dengan kulit. Kulit itu dia masuklah. Kharitah dengan sunduk tu kalau kita beli ataupun jual Quran ni tak masuk dengan kulit, atau tak masuk dengan kharitah dengan sunduk tu, sekalipun manakala dia tu adalah disediakan untuk
orang panggil mushaf, maka dia jadi khusus untuk maknanya mushaf, jadi tak boleh. Ingat tidak ada semaya. Wal ilaqatu lil kharitah, makna tali. Tali pengikat yang ada pada kharitah itu. Begitu juga ni. Al ilaqah tak boleh juga. Ni. Amma idza lam yakunil mushafu fihima, itu dia dua syarat. Satunya muaddani, yang keduanya ialah fih. Mana Al-Quran tu fih. Quran tu mushaful Quran tu ada di dalam kharitah ataupun dalam sunduk sana. Jadi kalau kharitah itu tidak ada macam ambil ni. Tak ada Quran dalamnya, tak ada apalah. Dan dia tidak disediakan untuk Quran semata-mata. Misalnya. Jadi jika tidak adalah mushaf itu pada keduanya, awafihima, ataupun ada Quran pada keduanya dalam kharitah dan sunduk tu. Tapi walam yu'adda, tidak disediakan keduanya kharitah dengan sunduk, lahu, baginya bagi mushafil Quran, lam yahrum massuhuma, tidak haram oleh menyentuh akan keduanya kharitah dan kharitah dan juga sunduk sana. Jadi walhasil ada dua syarat. Yang pertamanya mu'add, disediakan untuk mushaf. Yang keduanya ialah wujudnya mushafil Quran itu. Di dalam mana kharitah dan juga sunduk itu. Qala wa yahrumu masu ma kutiba lidarsi Qur'ani. Haram juga menyentuh barang yang ditulis kerana berderah, maknanya mengaji Quran, nak belajar Quran. Mana misalnya walau ba'da ayatin, sekalipun sebahagian daripada ayat sekalipun. Kalau ini seperti papai tulis, papai hitam ke papai putih ke, begitu ada yang sebesar ni kecil, dia tulis, kemudian ada sapu, begitu. Jadi haram juga menyentuh barang yang dituliskan Quran itu kerana apa? Kerana nak belajar Al-Quran, umpamanya. Walaupun sebahagian daripada ayat, makna tidak lengkap satu ayat, hanya separuh saja. Li'anna al-Qur'ana qad uthbita fihi lidirasah. Jadi kerana bahawasanya Quran itu sesungguhnya telah ditetapkan padanya, pada Quran itu lidirasah, bagi belajar akan dia. Memang passion dia dah baca, belajar Quran ni. Quran untuk dibaca dan dipelajari dan akhirnya untuk diamalkan akan dia. Fa asbahal mushafa, maka menyerupailah ia, yakni ma kutiba lidarsil Quran. Jadi kalau dia ma kutiba warakah khatah, ditulis di atas khatah. Tu. Jadi maka dia tu menyerupai mushaf. Dan ayat Quran itu ditulis pada mushaf. Jadi kalau luh kau ataupun kertas kau kita tulis, dia tu macam semacam mana mushaf juga. Amma ma kutiba li ghairi dirasah. Adapun barang yang ditulis kerana lain daripada dirasah, bukan kerana nak belajar. Tu. Kata mimah seperti tangkal. Wahya, tangkal itu at-tamimah itu waraqatun, kertas yuktabu fiha, yang dituliskan padanya pada waraqah syai'un, akan suatu minal Quran, daripada Quran, wa tu'allaku ala ra'si, dan digantungkan di atas ra's, mana kepala, itu kata tamimah tu. Masalan sebagai misalnya litabaruki, kerana tabaruk. Maka adapun itu wasiabi allati yuktabu alaiha, dan pakaian yang dituliskan di atasnya. Di atas siap itu makna akan Quran lah. Tu. Wadarahim, tak jawab lagi tu. Jadi start daripada sini lagi. Start daripada mana amma ma kutiba li ghairi dirasah. Tu. Jawab dianya fala yahrumu massuha. Tidak haram, maka tidak haram oleh menyentuhnya. Menyentuh al-madhkurah lah. Mana madhkurah? Ma kutiba li ghairi dirasah.
seperti tamimah saat ni, dan sepertinya pakaian yang dituliskan di atasnya. Maka dan juga darahim, duit dirham ditulis ayat Quran. Itu fala yahrumu, tidak haram masuha oleh menyentuhnya al-mazkurah saat ni. Wala hamluha, tidak haram juga menanggung, makna jambil akan dia akan al-mazkurah. Limadha? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, kerana bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kataba kitaban ila Herakla, Nabi tulis surat kepada Herakla, wa fihi, dan ada di dalamnya, di dalam kitab itu, surat yang ditulis kepada Herakla itu adanya, ada ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'i bainana wa bainakum. Hei ahli kitab, kemarilah kamu, jom kita kepada suatu kalimah yang sama di antara kami dan antara kamu. Al-ayat, yang bermakna ini ada ayat Quran. Dalam surat yang dihantarkan, diutuskan kepada Herakla tu ada ayat Quran. Walam ya'mur hamilaha, dan nabinya tidak mengarahkan akan hamilnya orang yang membawa surat sani bil muhafazati ala taharah, dengan menjaga di atas taharah. Sebab surat tu bukan tulisan Quran, itu bukan tujuan nak dars, nak belajar tu, tidak. Hak tak bolehnya hak kita tulis benda tu untuk pelajar, untuk dipelajari. Wa yukrahu kitabatul huruzi wa ta'liquha illa idza ja'ala 'alaiha syam'an aw nahwa. Dimakruhkan menulis al-huruz. Al-huruz tu jam'u hirzin, wa huwa al-hijabu, hijab, mana tabir. Jadi wal muradu al-huruzu minal Quran, maksudnya dituliskan huruf itu akan Quran. Tabir itu ditulis Al-Quran. Makruh dia. Dan wa ta'liquha, gantun akan dia, akan huruf ni. Jadi di huruf itu ditulis Quran. Illa, melainkan tidak haram, tidak makruh. Makruh je, makruh. Melainkan mereka tidak makruh idza ja'ala 'alaiha syam'an, apabila menjadilah oleh seorang itu di atasnya, di atas al-huruz itu syam'an, liling umpamanya. Liling makna disapu liling. Maka dia tahu nahwahu ataupun seumpamanya. Ini istisna min at-ta'liq faqat. Makna hok gantung je. Syam' itu ai khirqatan musyamma'ah. Makna khirqah maknanya perca-perca kain yang dililingkan akan dia. Li annaha tahfazu. Dialah yang menjaga kan. Orang panggil mana tulisan Quran itu, atau boleh. Tidak makruh, itu boleh juga, cuma makruh. Wa yundabu at-tatahhuru li hamali kutubil hadis wa masiha. Dan disunatkan bersuci, maknanya ambil air semaya lah. Kerana nak menanggung kitab-kitab hadis, nak bawa kitab hadis, sunat ada air semaya, tidak wajib. Dan menyentuhnya kutubil hadis. Wa yahillu lil muhditsi qalbu warakil mushafi. Halal maksudnya harus bagi orang yang berhadas, hadas kecil, dia membalikkan kertas mushaf, halaman mushaf itu dengan apa dia? Bi'udin, dengan kayu. Mana kita pakai kayu, mana kita belek, kita berhadas kecil. Sebab nak jamuh tu tak boleh. Wa nahwi, dan seumpama kayu, ikutlah apa-apa saja perkara. Tu. Qala fi Radah, berkata Imam Nawawi dalam kitab Radahnya, li'annahu laisa bihamilin wala masin, kerana tidaklah dia tu dipanggil sebagai hamil, jembel, tidak. Kita balik ke mana muka surat Quran tu dengan penunjuk. Kalau tok guru Quran dengan penunjuk. Penunjuk tu macam-macam lah dibuat daripada. Itu makna dengan dengan kayu di sini. Wa nahwi, dan seumpamanya, seumpama muda. Li'annahu, kerana bahasanya maknanya membalik qalbu rawar kemusa itu bi'ud, itu laisa bihamilin wala masin. Nak panggil hamil pun tidak, nak panggil masin pun makna tidak juga.
Wa yukrahu katbul Quran ala haitin. Dimakruhkan menulis Quran di atas dinding walau li masjidin. Sekalipun katbul Quran ala haid itu bagi masjid. Jadi hukumnya adalah makruh. Wa thiyabin, pada pakaian makruh juga. Pada masjid itu, bagi masjid itu kerana dia akan melalaikan orang duk tengok mengakoknya. Dan dihiasi pula dengan yang lain, benda-benda lain nak comel khok sana. Wa thiyabin, dan juga pakaian makruh, bukan haram, makna makruh saja. Wa ta'amin, tu dia juga dia. Tak makan ni. Lepas tu dia makanlah maksudnya. Wa nahwi dzalika, itu hukumnya adalah makruh dan seumpama demikian itu. Al-mazkurah. Wa yajuzu hadmul haiti, harus meruntuhkan akan haid sana. Maksudnya dah dia ditulis dengan ayat Quran, lepas tu lagu mana tak boleh nak putus, boleh. Bila dah ditulis pada haid, jadi makna boleh nak putus. Walau besut saub, dan memakai pakaian yang ada tulisan Quran. Wa aklu ta'an, makan ni. Ada tulisan, dia tulis. Orang awak kuih misalnya. Wak seku. Wala tadurru mulaqatuhu ma fil ma'idati. Dan tidak mudarat. Tidak makna tidak mudarat oleh bertemunya. Maksudnya katbul Quran sana. Quran itulah ma fil ma'idati, akibare yang di dalam ma'idah. Itu dalam ma'idah tu makna najis lah. Betul tu tak mengapa, tidak mudarat. Bi khilafi ibtila'i kirtas alaih, bersalah menelan akan kirtas alaihi ismullah ta'ala. Di atas kirtas itu ada nama Allah Ta'ala. Kita telah kertas tu, kertas yang ada dalamnya nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fa innahu yahrumu alaih, maka bahasanya haram lah di atasnya. Maksudnya ibtila tu, hari ibtila. Hari lah dia tu menilai, tahu dah kata ada tu tak boleh. Wala yukrahu takbu syai'in minal Quran fi ina'in. Tidak makruh menuliskan suatu daripada Quran menulis suatu daripada Quran fi ina'in. Ini tok bomoh lah ni. Fi ina'in, pada satu bekas, liyusqa, supaya dicurahkan ma'uhu, akan airnya. Air inak saat itu lisyifa, bagi nak menyembuhkan. Bomoh lah. Tu dia tulis pada air, kemudian diminum. Khilafan lima waqa'a libni Abdissalam fi fatawihi min at-tahrim. Aqulu zalika, aku kata demikian itu. Khalifu, aku menyalahi. Khilafan akan sebagai menyalahi. Lima, bagi bara waqa'a, yang jatuh silap lah. Yang jatuh silap libni Abdissalam, bagi Ibn Abdissalam fi fatawi, pada kitab fatawinya, minat tahrim, daripada menharamkan. Dia kata haram. Habis nyatok pok-pok tok bamu ni haram. Marah kepada dia ni Ibn Abdissalam ni sultan ulama ni. Dia ni kalau kita perhatikan di dalam kitab akidah tauhid pun macam tu juga. Kitab-kitab fiqh, dia pandangan dia biasanya agak terik, agak syedid berbanding dengan imam yang lain. Ketika membahaskan tentang adanya, orang panggil percampuran warak kita di dalam melakukan suatu amal, ketika Al-Imam Ghazali mengatakan
bahawasanya lihat kepada ba'is, perkara yang mendorong dia buat suatu amal Islam itu yang mana lebih banyak, lillahi ta'ala ke ataupun li ghairihi. Jadi kalau lillahi ta'ala itu lebih banyak, maka dikirakan ikhlas biqadari, dengan biqadrihi, dengan qadarnya. Ketika itu Iz Ibn Abdul Salam mengatakan kena 100% lillahi ta'ala, jangan ada campuran. Kan itulah makna ikhlas. Ikhlas itu makna tidak ada campuran. Yang khalis macam air kosong itu. Jadi hati kita kosong daripada campuran tentang gharak mengerjakan apa saja amal Islam. Is dia nak satu-satu. Berdasarkan ini ayat, bagaimana mana is ini pandangan itu agak terik. Seperti ayat yang terakhir daripada surah Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Itu dalilnya. Jangan disyirik dengan melakukan ibadat, melakukan ibadat kepada akan sesuatu, akan seorang. Itu dia panggil syirik di dalam ibadat. Itulah tidak ikhlas. Jadi dia nak jangan ada menyengutui gharat yang betul, itu makna sedikit pun. Jangan ada campuran, mesti khalis, bersih semua. Tapi Imam Ghazali dia kata tak. Dia kata tengoklah mana lebih banyak. Jadi kalau lebih banyak tu maka muktabar dikirakan. Tapi Ibn Hajar kata tak apalah, banyak-banyak mana pun sebab faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan itu walaupun sebesar darah, yarah, dia dapat lihat di akhirat kelak. Maka ikhlas itu min amalil qalbi, setengah daripada amal hati. Dia termasuk dalam kategori amal juga. Maka masuk dalam wa man ya'mal mithqala dzarratin. Jadi dia nak 100%, jangan ada sedikit pun campuran dengan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini kata musannif itu rahimahullah taala telah berlaku silap dah oleh Iz Ibn Abdul Salam kerana beliau mengharamkan. Mana kalau ditulis pada airnya teman-teman, itu maknanya haram kita minum akan dia. Wa aklu ta'ami kasyurbil ma'i, makan makanan begitu yang dituliskan akan ayat Al-Quran di atasnya itu seperti minum air juga. Jadi kalau minum air itu makna boleh, begitulah, tidak makruh. Bukan saja boleh, bahkan tidak makruh. Maka makan makannya ditulis di atasnya nama Allah ataupun ayat Quran, itu tidak la karahata fi, tidak ada makruh padanya, pada akli ta'am. Wa yukrahu ihraqu khashabin nuqisha bil Quran, dimakruhkan membakar akan kayu yang dinukis. Dinukis makna yang diukirkan, yang dituliskan padanya dengan Quran. Kita bakar kayu tu. Dia membakar Al-Quran. Macamlah bakar Quran itu. Dia ada dua, satunya orang bakar Quran tu ialah simbolik kepada menghinakan dia. Jadi kalau begitu haramlah tu. Satu lagi, orang bakar Quran itu kerana nak melupuskannya. Itu tak mengapa. Untuk memelihara dia, nak jaga dia. Sebab Quran ini tak boleh kita tu letak sebarangan, tak boleh kena cermak. Bagaimana nak melupuskan Quran-Quran hok buruk tu? Tu. Ialah antaranya cara dia bakar. Mana tahu abu-abunya di dalam laut umpamanya. Tapi ada satu keadaan lagi, dia bakar Quran itu ialah nak menunjukkan dia benci kepada Quran. Tu. Jadi begitu dikatakannya wa yukrahu ihraqu khashabin nuqisha bil Quran. Bapa hari tu orang duk bakar Quran tu. Itu orang nak melupuskan Quran. Tu. Illa in qusida bihi siyanatuh. Melainkan jadi dia kata makruh. Melainkan dikosakkan dengannya dengan ihraq khashabin nuqisha bil Quran itu siyanatuh. Dikosakkan dengannya itu akan menjaganya Quran. Dibakar itu supaya ialah al-maklum saja. Sebab itulah kalau kita duduk tulis Quran di kertas-kertas secara bercerai, itu tak berapa nak terjaga. Kita lihat kadang-kadang kita buat muzakirat, nota-nota,
Dan kalau buku, buku tu agak terjaga sikit. Kita tulis ayat-ayat Quran. Ni selembar kertas, ditulis ayat Quran. Jadi maknanya lepas tu tak ikut sedar tu. Kadang-kadang ustaznya foto state untuk panggil pelajar-pelajar itu. Orang kampung lah makna pergi. Kalau dia tak ada pergi kitab tafsir Quran. Lepas tu letak ikut sedar. Tu honanya letak ikut sedar. Maknanya lepas belajar mengaji kan ikut sedar dia letak Jadi jika diniatkan dikosakkan untuk sianah dia tidak makruh, fala yukrahu. Kama yukhadhu min kalam Ibni Abdissalam, sebagaimana diambil faham daripada kalam Ibni Abdissalam. Wa alaihi, dan di atasnya, di atas kata makruh saat ni, yuhmalu tahriqu Uthman sallallahu alaihi wasallam, ditanggungkan, diiktiman membakar oleh Sayyidina Uthman al-masahifa, akan masama apa dia nak jaga tu nak mushaf Quran yang sudah buruk tu, takut orang tu makna tidak menjaga dia, makna ni orang panggil duduk, orang panggil ikut sedar. Wa yahrumu katbul Quran aw syai'in min asma'i ta'ala binajisin, haram menulis Quran ataupun sesuatu daripada nama Allah Ta'ala. Tulis tu dengan apa dia? Dengan najis. Dengan najis tu maksudnya dakwah tu najis. Alat menulis itu makna najis. Tu. Yang hukumnya adalah haram. Au ala najisin, tulis di atas najis. Belulang yang tidak disambung umpamanya. Wa massuhu bih idza kana ghaira ma'fuwin an, kama fil majmu', dan menyentuhnya menyentuhnya bihi, menyesak bihi dengannya, dengan al-mazkur min al-Quran asy-syai' min asma'i ta'ala idza kana ghaira ma'fuwin anhu, apabila adalah an-najisu, itu najis itu ialah najis yang tidak dimaafkan akannya daripadanya. Kama fil majmu', kata lagu ni sebagaimana ada di dalam kitab Majmu'. La bi tahirin minal mutanajjisin, tidak, la yahrum lah, tidak haram. Mana alat tulis itu ialah tahir daripada mutanajjis. Kalau dia tahir tapi dia daripada terkena najis, tak apa, tak boleh makna najis betul. Wa yahrumu al-masyu ala firashin au khashabin nukisha bi syai'in min al-Quran, haram berjalan di atas firash, hamparan atau khashab, mana kayu yang dinaqashkan, diukirkan. Maknanya bi syai'in, dengan suatu min al-Quran, tak boleh. Kita berjalan di atas dia, firash ke khashab, tak boleh. Makna itu makna tidak memuliakan dia lah. Walau khifa alal mushafi ala musafin tanajjusun, kalaulah dibimbangi di atas mushafil Quran itu ternajis, takut terkena najis, au kafirun, atau takut kepada orang kafir, diambil oleh orang kafir, au talafun, ataupun binasa, binahwi gharakin, dengan seumpama bakar, terbakar, au daya'in, ataupun daya', rakin daya', menhilang, mana hilang dia. Talaf itu maksudnya hilang, tak dapat kuano. Walam yatamakkan min tatahhuri, dan tidak termungkinlah, tidak boleh, tak boleh nak ngejah dia daripada bersuci dengannya, tak ada. Jazalahu hamluhu, haruslah baginya bapak saat itu dia menanggul akan dia ma'al hadasi, serta hadas fil akhirah, pada masalah yang terakhir. Wa wajaba fi ghairiha, dan wajib pada lainnya. Saat ni dua tak ada tadi sianatullah. Maksudnya kerana nak menjagakan baginya, bagi mushaf, kama marratil isyaratu ilaih,
sebagaimana telah lalulah oleh isyarat kepadanya. Kepada mah. Wa yahrumu as-safaru bihi ila ardil kuffar. Haram safar, berjalan bihi dengannya. Dengan apa dia? Dengan saat ni lah yang ditulis pakaian yang ditulis dengan Quran. In khifa wuqu'uhu fi aidihim. Seandainya kita bimbang jatuhnya maknanya baju saat nikah ataupun itu fi aidihim, pada tangan mereka itu kufar. Tu. Wa tawassuduhu wa in khafa sariqatah. Wa tawassudu kutubil ilm. Wa tawassudu berbuat bantal, al-wisadah bantal. Tawassuduhu dan berbuat bantal akan dia. Buat bata. Wa in khafa, walaupun takutlah ya sariqatahu akan mencuri akan dia. Takut ada orang curi sekalipun. Tu. Boleh mana? Atau in khifa wuqu'uhu fi aidihim wa tawassudu wa in khafa sariqatahu. Dan berbantah maknanya dengan Quran mana tulis. Tulis makna bantal itu dengan Quran. Wa in khafa sariqatahu, sekalipun takut akan curi, makna takut orang curi sekalipun. Habaq apa betul ikut takut orang curi. Jadi kalau orang ada tengok dah tulis dia saru batal agak tak jadi curi. Wa tawassudu kutubil ilmi. Buat bantal kitab-kitab ilmu. Tu. Kitab-kitab ilmunya buat bantal. Illa li khaufin, melainkan kerana takut. Sini dia kata hari semua. Melainkan daripada seumpama takut daripada seumpama bagi seumpama sariqah, mencuri. Na'am in khafa 'alal mushafi. Ya, jika takutlah oleh seorang di atas mushaf, takut gapo dia pula? Min talafi, daripada seumpama, daripada talafi makna rosak. Dengan sebab apa rosak? Binahwi gharakin, takut tergelar aku. Ni banjir-banjir ni. Au tanajusin, ataupun jadi ternajis pula. Au kafirin, takut terjatuh pada tangan orang kafir. Jazalahu an yatasawwadahu bal yajibu alaih. Haruslah baginya bahawa dia bertawassud, bahkan wajib di atasnya. Qala musannif rahimahullah taala, wa yundabu katbuhu wa idauhu. Boleh menulis akan dia akan mushafil Quran dan menyatakan, memberi penerangan. Wa nuqtatan, membawa titik. Wa syaklah, dan juga membariskan. Qala wa yumna'ul kafiru min masihi la sama'i. Haram mana tertegah oleh orang kafir daripada menyentuhnya tapi tidak mendengar. Dengar tak apa, tak payah ambil semaya. Dia menyentuh Nabi. Yang menyentuh maknanya ditegahkan orang kafir daripada menyentuh Quran. Tak benar, kita jangan benarkan dia menyentuh Quran. Adapun orang yang aqarib, itu tak apa.
Wa yumna'ul kafiru mimasihi la samahi. Diteguh akan orang kafir daripada menyentuhnya mushafil Quran, tidak mendengarnya. Mushafil Quran. Jadi kalau dia nak dengar tak ada masalah lah. Nah. Wa yahrumu ta'limuhu wa ta'allumuhu in kana mu'anidan. Haram mengajarkan akan kafir. Ngajar Quran haram ajar kafir baca Quran wa ta'allumuhu dan belajar akan dia. In kana mu'anidan, seandainya adalah kafir, saat itu mu'anid. Kafir yang kerakin, kafir yang degil. Tu. Yang buat balah kepada dia bersifat anti, bermusuh kepada Islam. Ada juga orang kafir dia tidak bersifat anti ataupun bermusuh. Tu. Jadi kalau orang kafir itu dia ada kategori dia. Kalau kafir itu mu'anid, tak boleh. Mana haram kita ta'lim akan dia akan Quran. Sebab dia tidak, dia tu memang dah dikenali sebagai mu'anid. Dia bukan nak masuk Islam dak. Nah. Wa ghairul mu'anidi, kafir yang tidak mu'anid, in rujiya, jika diharapkan islamuhu akan Islamnya. Yang mu'anid, ghair mu'anid, yang tidak anti kepada Islam dan umat Islam, jaza ta'limuhu, harus mengajar akan dia. Nah. Wa illa, dan jika tidak ada syarat ini, maknanya la lah. Nah, fala, maka tidak. Wa yukrahu al-qira'atu bi fami mutanajjisi. Makruh membaca Quran dengan mulut yang ternajis. Nah. Wa tajuzu bila karatin, harus tanpa makruh bihammami, bilik mandi air panas, bitariqin, di jalan, illam yaltahi anha, seandainya jadi harus tanpa makruh di hammam, tarik, jalan juga tarik. Illam yaltahi anha, seandainya tidak mengganggu, mengalih perhatian lah. Apa nama? Saat ini tu. Wa illa kurihat, jika tidak, kalau iltiha, maka dimakruhkan saja. Wala yajibu man'us saghiri al-mumayyizi, tidak wajib menegahkan kanak-kanak yang mumayyiz, yang sudah mumayyiz lah, jadi terkeluar yang ghair mumayyiz, daripada menanggunkan mishaf. Kanak-kanak jadi dia jembel mushafil Quran, dia pergi boleh, jangan kita tegur, jangan kita lari lah, jangan kita tak lari. Bihajat mana mumayyiz min hamlil mushafi walauhi li ta'allumi, ditulis pada lauh kerana nak belajar. Idza kana muhdisan, apabila adalah dia tu muhdis, walau hadatsan akbar, sekalipun hadas besar. Jadi tayam mana hadas besar, mandi hadas besar, kama fi fatawin Nawawi, bagaimana pada Fatawi An-Nawawi, pada kitab Fatawi Iman Nawawi, lihajati ta'alumi, kerana ada hajat untuk mengajar dia. Dia perempuan, dia mengajar budak kecil. Masyakal wa masyaqqalah wa masyaqqatin, dan masyaqqah.
wa masyaqqati istimrarihi, kerana mana masyaqqah untuk istimrar akan dia. Mutahhiran. Bal yundabu, bahkan disunatkan, wa qadiyatu kalamihi, dan bermula faedah kalam mereka itu, anna mahala dzalika, bahawa tempat demikian itu, fil hamli, pada tanggungan al muta'alliqi bidarajat. Maksud demikian itu tadi itu bicara saat ni ialah pada menanggung yang bertakluklah dia dengan madrasah. Banyak mana. Tergantung. Fa in lam yakun li gharadin aw li gharadin akhara. Sekiranya adalah dia itu nak mentukarkan itu dengan aradin ataupun dengan arad yang mentakhir oleh dianya akan tegahan minhu. Jazman, secara jazam. Kama qalahu fi syubhat, sebagaimana berkata oleh Imam Asnawi di dalam kitab Syubhat dia. Wa inna za'a fi dzalika, kalau bertelagah pada demikian itu, Waliul al-imad mana dah ni? Wa in naza'a fi dzalika ibnul imad, sekalipun munaza'ah maksudnya menyangguhlah pada demikian itu. Ada gharad yang lain oleh Ibnul Imad. Amma ghairul mumayyizi, adapun hak lain pada mumayyiz, tak mumayyiz lagi, tamkinuhu, maknanya fayahrumu tamkinuhu, haram menyerahkan akan dia, akan ghair mumayyiz itu, min dzalika, daripada demikian itu, fala yantahikah, maka janganlah kamu mana yantahikah, mencarikan kehormatan dia. Banyak tu nama dia, mencari kehormatan dia. Wal qira'atu afdalu min dzikrin lam yukhassa bi mahallin. Ini orang biasa tanya mana lebih afdal. Membaca Al-Quran itu lebih afdal daripada zikir. Zikir mana? Zikir lam yukhassa bi mahallin. Zikir yang tidak ditentukan dengan tempat. Fa in khassa bih, kalau ditentukan dengan Al-Quran, itu fa in khassa bihi bi an warada syar'un fi, dengan bahawa adalah daripada datang syarak dengannya fihi, pada masalah dia, fahuwa afdalu minha, maka ianya ialah tawil. Wa yundabu, dan disunatkan an yata'awwadha nah, panah sikit malam ni. Panah. Mana sat ni? Wal qira'atu afdalu min dzikrin lam yukhassa bi mahallin. Jadi zikir ni dia ada yang ditentukan masa-masa tertentu. Ada zikir yang tidak ditentukan masa. Jadi yang mana lebih afdal? Kita baca Quran ataupun berzikir? Jawab dia, kalau zikir itu zikir yang tidak ditentukan dengan masa, maka lebih baca Quran lagi. Fa in khussa bihi, maka jika ditentukan dengan membaca dengan masa mahal, membaca Quran itu ditentukan dengan tepat, bi an warada syar'u bih, dengan bahawa datanglah oleh syarak dengannya, dengan taksiskan
Quran itu dengan tepat. Fihi, bihi dengan baca Quran saat itu fihi pada tepat, fahwa afdalu minha, maka ia lebih afdal daripadanya. Jadi maknanya dia dikhususkan. Itu maknanya afdalnya ialah zikir saat ini. Zikir yang ditentukan dengan masanya. Itu. An yata'awwadha laha jahran, bahawa berta'awuzlah baginya, berta'awuzlah baginya, bagi al-qiraah lah, mana baca al-Fatihah, jahran, secara jahar, in jahar biha, jahara biha, sekira jaharlah dengannya, dengan semaya atau ibadat, fi ghairi salah, pada ketika tidak semaya. Amma fi salah, adapun pada sembahyang, fayusirru mutlaqan, maka dia israr dalam semaya, ta'awuz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, maka israr dia tu mutlaqan semata-mata. Wa yakfihi ta'awudzun wahidun, dan memadai akan dia. Seorang saat itu berta'awuz yang satu saja, malam yaqta' qira'atah, selama mana tidak memutuskan akan bacaannya, bi kalamin akhar, dengan kalanya, au faslin tawilin, ataupun fasal yang panjang, kal fasli bainar rakaati, itu di antara panjang, iaitulah fasal perceraian di antara dua rakaat, dari antara rakaat-rakaat. Wa an yajlisa, dan bahawa dianya duduk. Mana duduk. Wa an yastaqbila, dan berhadap ke kiblat. Sunat gitu. Wa an yaqra'a bi tadabburin wa khusyu'in, dan membaca, sunat membaca dengan tadabbur dan juga dengan sunat. Wala wa an yurattila, dan sunat lagi bahawa dia tartil, baca secara orang panggil betul dengan segala tajwidnya. Itu makna tartil. Wa an yurattila, bahawa dia tu bertartil. Wa an yabki indal qiraah, sunat bahawasanya boleh diteriak semasa menangis, semasa mengangguk. Wal qiraatu nazaran fil mushaf, membaca secara memandang pada safhah, afdalu minha, terlebih afdal daripada al-qiraah zahri qalbi, daripada belakang hati, maksudnya tanpa melihat kepada mushaf. Illa in zada khusyu'hu, malaikat kalau bertambah khusyuknya dengan sebab wa huduru qalbihi fil qira'ah, dan hadirnya hati dia pada masa dia tu membaca al-Fatihah. In zahri qalbi, daripada belakang hati. Fahiya afdalu fi haqqih, maka ianya fahiya afdalu min haqqih, permasalahan ini lebih afdal pada haknya, hak laki-laki. Qala wa yahrumu bisyad ila akhir, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bisawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina ya maulana innaka antal
Maulana da'um fiha Alhamdulillah.